Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syamimi Aliyah binti Ahmad Sukri. Assalamualaikum, saya Muhammad Faris bin Abdul Rahman. Assalamualaikum, nama saya Luqman Al-Hakim Ibadan Nizam. Nama saya Amrunya Rashidah binti Armadi. Nama saya Alias Sofia binti Alias. Kita mulakan dengan definisi pengaruh budaya barat. Apa itu pengaruh budaya barat? Menurut Abu Mardiyah, pengaruh budaya barat dapat didefinisikan sebagai gerakan yang membawa kepada budaya kebaratan dan kolonialisme yang kepada sesuatu negara untuk menguasai mereka dan menjadikan mereka kekuatan imperialis. Hal ini boleh dilakukan dengan memusnahkan nilai-nilai moral, memesongkan fahaman agama dan menghancurkan landasan dan prinsip-prinsip penting yang menjadi amalan dan pembentukan kepribadian seseorang. Tambahan pula, pengaruh ini juga dapat mengubah kepribadian seseorang kerana mereka akan hidup dalam budaya dan cara hidup barat. Secara ringkasnya, pengaruh budaya barat adalah segala budaya yang datang dari barat termasuk negara-negara Eropah yang boleh merosakkan akidah umat Islam. Oleh ini, sudah terang lagi bersuluh bahawa pengaruh budaya barat ini bertentangan dengan nilai dan norma yang diajarkan oleh masyarakat Islam di Malaysia. Pengaruh budaya barat ini bukan sahaja merosakkan jati diri seseorang, malah dapat meruntuhkan akidah mereka. Antara contoh pengaruh budaya barat yang biasa didengari di Malaysia adalah seperti seks bebas, homoseksual, black metal, punk, hedonisme, skinhead dan sebagainya. Walau bagaimanapun, pengaruh budaya barat ini kian menjadi ikutan masyarakat di Malaysia, terutamanya generasi muda di negara kita. Menurut Abdul Muntakim Zulkifli, pengaruh budaya barat ini perlu dipandang serius oleh semua pihak kerana apabila generasi muda sudah rosak akhlaknya, maka negara kita akan dikhawatiri akan kerugian sumber manusia dan seterusnya dapat mengganggu kestabilan dalam negara. Oleh sebab itu, pemerkasaan budaya serta pemantapan akidah perlu diberi penekanan agar kita tidak membawa budaya barat yang tidak sihat dan bercanggah dengan nilai-nilai agama Islam. Objektif kajian ini terdiri daripada dua. Objektif yang pertama adalah bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana penerimaan masyarakat Islam terhadap perkembangan budaya barat di Malaysia. Objektif kedua adalah ia bertujuan untuk mengenal pasti kesan penerimaan budaya barat dalam Islam di Malaysia. Assalamualaikum, saya Faris akan membentangkan kajian literatur pertama. Kajian ini bertajuk Krisis Remaja dan Masa di Malaysia, satu tinjauan dari perspektif Islam oleh Dr. Rahimin Afandi Abdul Rahim dan diterbitkan pada tahun 1999. Kajian ini telah membincangkan dua perkara iaitu proses pembaratan masyarakat Melayu zaman sebelum dan selepas mereka dan juga membincangkan realiti semasa, keruntuhan moral remaja dan kaitannya dengan minat masa. Penjajah memaksa cara hidup dan budaya mereka supaya diterima oleh penduduk pribumi tanah jajahan mereka seperti penyebaran budaya kolonial kerajaan British, penilaian sistem pendidikan British di tanah Melayu dan juga penerapan konsep sekularisme dalam sistem pentadbiran undang-undang Islam. Tambahan pula, budaya penjajah ini diwarisi oleh penduduk tanah Melayu walaupun mendapat status kemerdekaan. Kesan daripada proses pembaratan ini dapat dilihat pada golongan remaja dan juga minat masa. Sebagai contoh, melakukan aktiviti yang tidak mendatangkan manfaat serta merosakkan keimanan diri seperti aktiviti seks bebas, aktiviti hiburan yang berlebihan dan lain-lain lagi aktiviti yang dilarang melakukannya sebagai seorang Muslim. Kesimpulannya, masalah krisis belia yang melanda masyarakat di Malaysia ketika ini boleh dilihat sebagai fenomena biasa masyarakat yang mencapai tahap perindustrian seperti yang berlaku pada zaman dahulu dengan revolusi perindustrian di Eropah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Al-Hakim bin Badrul Nizam. Saya akan menerangkan tentang kajian literatur 2. Okey, baik. Bagi kajian literatur 2, kami telah memilih artikel ataupun kertas kerja yang bernama Dinamika Pendidikan Islam, Pengaruh Peradaban Islam dan Ketamadunan Barat dalam Budaya dan Pendidikan di Malaysia. Kertas kerja ini telah diterbitkan pada tahun 2019 oleh Usiano, dan kertas kerja ini telah dibuat oleh beberapa kumpulan pelajar daripada serantau Indonesia dan juga Malaysia. Baiklah, kertas kerja ini telah mengupas tentang perubahan budaya Melayu selepas kedatangan Barat, dari segi seni bina seperti dapur yang luas kepada dapur yang sempit, perkahwinan seperti hiburan yang sederhana, perkahwinan yang sederhana kepada hiburan yang melampau, serta baju yang tidak menutup aurat dan juga menonjol. And then kesihatan, iaitu mesin X-ray, pakaian tidak menutup aurat, hiburan yang melampau-lampau seperti karaoke, budaya sastra seperti cerpen, sajak, berbanding dengan hikayat dan syair, dan pendidikan pula telah berubah daripada segi pada ketika dulunya. Kalau kita tengok, tulisan Jawi menjadi satu tulisan dominan di dalam masyarakat Melayu Islam. Namun begitu, selepas kedatangan Barat, mereka telah mengasingkan antara agama dan juga akademik, membuatkan seni tulisan Jawi hilang dimakan zaman. Hasil kajian yang kami dapati daripada kertas kerja ini pula ialah peradaban Islam telah mengubah amalan masyarakat Melayu lama, iaitu dari berunsurkan khurafat dan juga syirik kepada berunsurkan ataupun berlandaskan kepada hadis dan juga Al-Quran dan juga sunnah. Manakala tamadun Barat pula membawa kepada pengaruh yang mempunyai dua sisi, iaitu nilai yang positif ataupun negatif. Antara nilai positif itu contohnya sebagai dalam bidang kesihatan tadi, kita dapat membawa kemodenan, iaitu alatan X-ray. Dan negatif pula daripada segi kerohanian, iaitu ataupun adab, iaitu tidak menutup aurat dengan betul, hiburan yang melampau dan sebagainya. Baiklah, seterusnya ialah kajian literatur 3. Kajian literatur 3 ini kami telah milih artikel ataupun kertas kerja yang bernama Budaya Hedonisme dan Cabarannya Terhadap Pembangunan Tamadun Ummah. Kertas kerja ini telah diterbitkan pada tahun 2010 oleh Khalifah Hamzah. Baiklah, kertas kerja ini telah mengupas tentang penularan budaya hedonisme. Budaya hedonisme ini ialah budaya keseronokan yang melebih-lebihan ataupun yang melampau dalam masyarakat, khususnya remaja. Ianya adalah satu cabaran besar dalam pembangunan tamadun Islam kerana ia telah melalaikan masyarakat dan menjejaskan pembinaan tamadun ummah. Beberapa faktor yang menyebabkan tular budaya ini ialah serangan dan penjajahan pemikiran. Serangan dan penjajahan pemikiran ini telah berlaku sejak lama lagi, iaitu sejak kedatangan Barat. Ketika kedatangan Barat dulu, mereka telah memisahkan agama dari aktiviti harian kita. Sedikit sebanyak telah menyebabkan kita lalai dalam beribadat kepada Allah SWT. Okey, seterusnya ialah globalisasi yang tanpa sepadan. Globalisasi tanpa sepadan telah menyebabkan budaya luar senang masuk ke masyarakat Malaysia pada zaman kini, ya. And then seterusnya media massa. Media massa seperti handphone, seperti telefon bimbit, telefon pintar telah menyebabkan manusia boleh berkomunikasi dengan tanpa had, dengan hanya melalui aplikasi di telefon pintar. Sebagai contoh, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ini menyebabkan remaja Melayu zaman kini, remaja muda zaman kini senang terjebak dalam budaya hedonisme ini. Akhir sekali ialah hiburan. Okey, seterusnya ialah bentuk budaya hedonisme. Antara salah satu bentuk budaya hedonisme ialah hiburan berlebihan seperti melepak. Seterusnya ialah bentuk budaya hedonisme. Salah satu bentuk budaya hedonisme ialah hiburan berlebihan seperti karaoke, semua itu. Kemudian melepak kerana ia membuang masa. Dan seterusnya penyalahgunaan dadah dan bahan seperti ganja, heroin.
Kemudian pergaulan bebas antara lelaki perempuan, seks bebas dan penyelewengan seks seperti seks sama jantina. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya adalah metodologi kajian. Dalam kajian ini, kami menggunakan kaedah kepustakaan iaitu kajian yang tidak melibatkan sebarang aktiviti lapangan. Dengan menggunakan kaedah ini, kami merujuk sumber seperti jurnal, buku ilmiah, artikel, keratan akhbar dan carian laman sesawang yang berkaitan dengan tajuk kajian untuk dikumpul dan dijadikan sumber rujukan di dalam penulisan ini. Kaedah ini lebih menjimatkan masa dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Berdasarkan tajuk kajian kami, penyelidikan ini memerlukan bahan-bahan rujukan dari pelbagai aspek bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan relevan untuk menyokong tajuk kajian kami. Berdasarkan kajian telah dilakukan oleh ahli kumpulan saya dengan merujuk kajian lapangan berkaitan pengaruh budaya dalam kalangan sebagai umat Islam di Malaysia, terdapat banyak kesan dari budaya-budaya tersebut di Malaysia. Terdapat budaya-budaya barat yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia Islam, iaitu mengaplikasikan sistem ekonomi campur dalam masyarakat Malaysia. Sistem ini terhasil daripada campuran sistem kapitalis di mana sistem berdasarkan riba yang menggunakan hutang sebagai satu perniagaan untuk menghasilkan pendapat yang akan memberi tekanan kepada orang yang meminjamnya untuk membayar, dan sosialis di mana menekankan pemilikan harta adalah hak negara. Melalui sistem tersebut, lahirlah sistem di mana kerajaan sebagai pentadbir dan dapat masuk campur tangan dalam pengurusan apabila diperlukan. Dengan kata lain, ialah ekonomi yang menekankan hak swasta terhadap aktiviti pengeluaran tetapi masih dalam kawalan pemerintah. Akan tetapi, terdapat beberapa isu yang akan timbul seperti batasan yang tidak jelas terhadap pengaruh pemerintah dalam perekonomian dan masalah rasuah, balas dendam dengan lain-lain yang banyak berlaku dalam ekonomi campuran. Di dalam Malaysia, amalan rasuah seperti salah guna kuasa dan penyelewengan banyak berlaku. Terdapat banyak berita mengatakan bahawa amalan rasuah di Malaysia membawa Malaysia kepada skala yang membahaya. Dengan itu, budaya ini boleh dikatakan sebagai peluang kepada masyarakat Islam yang lemah imannya untuk hidup senang tanpa bekerja atau berusaha. Kesannya, kadar inflasi dan kos sara hidup oleh masyarakat akan meningkat. Kedua ialah sikap pemikiran terbuka yang terlalu ekstrim. Berfikiran terbuka sangat bagus apabila masyarakat menggunakan ke arah yang positif, dan apabila digunakan ke arah yang salah, ia akan merasakan diri dalam masyarakat. Sosial barat mengamalkan budaya di mana perempuan dan lelaki dapat tinggal sebumbung tanpa menikah, mengubah jantina, pasangan sejenis dan lain-lain. Perkara tersebut tidak bersesuaian dengan masyarakat di Malaysia yang beragama Islam. Walaupun begitu, masih ada masyarakat Malaysia mengikuti dan menerima budaya ini. Malah, mereka yang beragama Islam juga mengubah jantina mereka walaupun Islam mengharamkan umatnya melakukannya. Di Malaysia, ia dibantah dan ditolak. Akan tetapi masih ada sekelompok masyarakat yang menyokong dan memberi bantuan dengan memberi alasan pembuatan tersebut dianggap sebagai kejam dan tidak berhati perut. Kesannya, ramai generasi muda berlakunya kegelisahan jiwa dan kecelaruan akal. Yang ketiga, cara pemakaian yang dipengaruhi oleh budaya barat. Masyarakat Melayu pada 1970 memakai pakaian menutup aurat dan ia bersesuaian dengan ajaran Islam. Akan tetapi, pengaruh daripada barat telah mempengaruhi cara pemakaian masyarakat Islam di Malaysia. Pemakaian barat yang menjolok mata, terutamanya dalam kalangan wanita, sangat bertentangan dengan pemakaian yang diajar dalam agama Islam yang menjaga kehormatan seorang wanita.
Hal ini demikian kerana fashion trend sekali bergayakan untuk menunjukkan bentuk badan seperti menampakkan tubuh badan singkat, ketat ataupun jarang. Di Malaysia, terdapat ramai masyarakat Islam mengikuti dan mengamalkan pemakaian tersebut kerana pemakaian tersebut dianggap sebagai fashion, terutamanya dalam generasi muda sekarang, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kesannya, masyarakat umat Islam di Malaysia akan mengalami keruntuhan akhlak. Pada perbincangan kali ini, saya akan menjelaskan tentang isu dan kesan yang timbul hasil daripada perkembangan budaya barat yang semakin menular dalam masyarakat Islam di Malaysia. Dalam perbincangan ini, kajian akan memfokuskan ketiga-tiga isu yang timbul dari segi perspektif Islam. Di Malaysia, terdapat pelbagai budaya barat yang dipraktikkan dalam kehidupan dan tanpa sedar, ia menjadi satu kebiasaan kepada mereka. Namun, adakah perkara tersebut dibenarkan di dalam Islam dan adakah ia boleh dijadikan sebagai satu norma baru khususnya kepada masyarakat Islam di Malaysia? Seperti yang dibincangkan oleh rakan saya sebentar tadi, antara budaya yang diamalkan dalam sistem organisasi Malaysia ialah sistem organisasi campur. Persoalan yang timbul adalah adakah pelaksanaan sistem tersebut dibolehkan dalam Islam? Jadi dari sudut pandangan Islam, sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang ideal di mana mengikut ajaran Islam, sistem ini mempunyai dua ciri utama iaitu pertama, ia mengutamakan aspek idealiti dalam bentuk kerajaan menyediakan barangan awam dan pihak swasta menyediakan barang persendirian maksimum. Kedua ialah ciri kawalan kerajaan ke atas bekalan barangan yang disediakan oleh pihak swasta. Walaupun terdapat beberapa isu yang timbul seperti yang dinyatakan di perbincangan sebelum ini, namun kita juga boleh melihat dari sudut pandang yang positif. Contohnya, kebiasaan setiap aktiviti ekonomi yang dikuasai oleh kerajaan akan lebih tertumpu ke arah menjaga kepentingan masyarakat dan ia juga cenderung untuk menguntungkan semua pihak. Selain daripada itu, isu yang timbul daripada perbincangan sebelum ini adalah sikap pemikiran terbuka yang terlalu ekstrim sehingga mengabaikan dasar Islam. Aktiviti berfikir pada dasarnya adalah satu penyusunan yang dibuat oleh akal secara betul dan tersusun terhadap perkara yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang belum diketahui kejadiannya. Dan berfikir dengan menggunakan akal yang waras akan melahirkan kemanfaatan kepada manusia itu sendiri. Jadi secara kesimpulannya, dapatan yang kami peroleh adalah setiap manusia hendaklah berfikir menggunakan kewarasan akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berfikiran terbuka sama sekali tidak menyalahi dari segi Islam, namun hendaklah dibatasi oleh penetapan agama itu sendiri kerana amalan yang dilakukan hasil daripada pemikiran yang bersistematik mampu untuk membawa seorang itu ke arah berfikir dengan lebih bijak dan tidak memberi kesan yang buruk di kemudian hari. Seterusnya, isu yang dibangkitkan dalam perbincangan sebelum ini adalah budaya pemakaian yang semakin menular khususnya dalam kalangan remaja. Dari perspektif Islam, secara umumnya, Islam amat menitik beratkan soal kecantikan, kebersihan dan kesempurnaan dalam suatu perkara. Namun, ia seharusnya tidak melanggar batasan syarat yang disediakan. Perkara utama yang sering ditekankan dalam adab berpakaian adalah konsep takwa yang mana ia bermaksud memakai seorang itu mampu menggambarkan dan mencerminkan ketakwaan bagi seorang pemakai. Dan cara untuk mencerminkan perkara tersebut adalah seorang itu sendiri hendaklah memakai pakaian mengikut panduan dan tata cara di dalam Islam. Sebagai contoh, memakai pakaian menutup aurat dan tidak mengundang fitnah yang boleh merosakkan maruah seorang. Allah Subhanahu Wa Taala pernah bersabda dalam surah Al-A'raf, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan perhiasan bagi kamu, tetapi pakaian takwa itulah yang terbaik." Jadi kita sebagai manusia hendaklah sentiasa mengambil iktibar daripada segala firman Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sebagai masyarakat Muslim yang hidup dalam kelompok yang pelbagai kaum, kita hendak sentiasa memakai pakaian yang boleh mencerminkan kepribadian yang baik. Budaya pemakaian yang dipengaruhi budaya barat atau dilihat memberi kesan negatif haruslah dijauhkan dengan serta-merta. Akhir sekali, kita telah sampai kepada kesimpulan daripada kajian yang telah kami lakukan. Rumusan pertama yang dapat disimpulkan daripada kajian yang telah dilakukan adalah kami dapat memahami dengan lebih jelas tentang bagaimana pengaruh barat mendominasi dan telah diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Islam, khususnya di Malaysia. Jadi dalam kajian literatur yang dilakukan, kita dapat melihat contoh-contoh pengaruh barat yang biasa diamalkan di Malaysia.
Dan antara yang telah dikaji adalah bagaimana proses pembaratan masuk ke tanah Melayu dan faktor-faktor kepada perkembangan budaya barat juga disentuh. Contohnya seperti kerentahan moral remaja dan kaitan dengan media massa dan juga sikap remaja yang kurang ingin membaca bahan ilmiah membuatkan mereka memandang rendah tentang perkara tersebut. Selain itu, terdapat juga kajian yang menyentuh mengenai perubahan peradaban Melayu setelah kedatangan Barat dari segi seni bina, perkahwinan, kesihatan dan lain-lain. Begitu juga dengan penyebaran budaya hedonisme dan bentuk budaya ini dalam masyarakat Islam Malaysia. Jadi perkara-perkara tersebut adalah contoh kepada amalan yang telah diserap oleh budaya Barat. Seterusnya, rumusan kedua yang dapat disimpulkan adalah dapat memahami dan mengetahui tentang isu dan kesan yang timbul hasil daripada penerimaan budaya Barat dalam kehidupan. Seperti yang dapat kita lihat, kami telah mencari dan mengkaji isu yang timbul, contohnya seperti pengaplikasian sistem kemicampuran, sikap berfikiran terbuka yang terlalu ekstrim dalam kalangan masyarakat dan juga cara berpakaian yang semakin berubah disebabkan oleh pengaruh budaya Barat itu sendiri. Jadi hasil daripada pengalaman tersebut, ia juga telah memberi kesan dalam masyarakat. Dan dalam kajian ini telah dijelaskan tentang amalan budaya Barat dari sudut konteks Islam itu sendiri. Jadi secara kesimpulannya, kami mendapati pengaruh budaya Barat sememangnya amat jelas dan boleh dilihat daripada pelbagai aspek dan ia memberi banyak kesan positif maupun kesan negatif dalam kehidupan manusia dan kesan tersebut berdasarkan kepada bagaimana seseorang itu mengadaptasikan dalam kehidupan mereka. Oleh itu, apa yang boleh kami katakan adalah masyarakat Islam itu sendiri harus lebih berwaspada dalam menerima pengaruh Barat dalam kehidupan. Mencegah lebih baik daripada mengubati merupakan ungkapan yang sering atau sesuai digunakan untuk mengelakkan daripada berlakunya penjajahan dalam bentuk baru ini lebih berkembang dan jika tidak diatasi, kesannya akan menjadi lebih teruk. Jadi, itu sahaja kajian yang telah kami lakukan. Sekian, terima kasih.